Hello guys, Assalamualaikum dan selamat kembali ke Tech Jaya Channel. Dan hari ini bersama saya, Zari Izwan, akan mereview sebuah lagi smartphone pada tahun 2019, iaitu di Xiaomi Mi 9. Okay guys, tanpa buang masa, mari kita teruskan kepada review kita pada hari ini. Pertama sekali, the Xiaomi Mi 9 telah dilancarkan pada 20 Februari 2019, di mana ianya merupakan tahun lepas punya keluaran. Walau bagaimanapun, adakah ianya masih berbaloi untuk digunakan pada tahun 2020 ini dan juga pada tahun-tahun akan datang? Jadi, tanpa kita buang masa, mari kita olah perkara tersebut. Okay guys, Xiaomi telah melancarkan Xiaomi Mi 9 dengan pelbagai jenis varian, di mana ada dua varian untuk RAM, iaitu 6GB ataupun 8GB RAM dengan storage dalamannya iaitu 64GB atau 128 ataupun 256GB ROM. Jadi itu hanya secara universal yang diperkenalkan oleh Xiaomi, oleh company Xiaomi sendiri. Walau bagaimanapun, yang masuk Asia hanyalah 6GB RAM bersamaan 64 ataupun 128GB ROM sahaja. Untuk paparan Xiaomi Mi 9 ini, ianya didatangkan dengan Super AMOLED screen dan juga support HDR10. Saiz skrinnya adalah dalam lingkungan 6.39 inci, di mana mempunyai nisbah ratio dia 19.5 nisbah 9. Xiaomi Mi 9 ini juga telah dijana oleh Snapdragon 855, di mana pada ketika itu, pada tahun 2019, ianya merupakan chipset paling power dan paling padu pada ketika itu. Okey, untuk SIM card dia, bagaimana pula dengan SIM slot yang disediakan oleh Xiaomi Mi 9? Xiaomi Mi 9 telah dilengkapi dengan dua slot SIM card tanpa slot untuk penambahan memori ataupun expandable storage lah orang panggil. Okey, ia hanya dibekalkan dengan dua slot SIM card, di mana untuk SIM 1 dan SIM 2, dua-dua akan support pada 4G. Dia tidak mempunyai sebarang slot tambahan untuk expandable storage. So varian yang dipilih hanyalah itu saja storage-nya. Okey, kita dah cerita skrin dia tadi yang menggunakan Super AMOLED. Bagaimana dengan protection dia? Okey, untuk skrin bagi Xiaomi Mi 9 ini, ianya adalah menggunakan Corning Gorilla Glass 6 untuk skrin di bahagian depan, dan juga di bahagian belakang merupakan Corning Gorilla Glass 5, dan juga framenya adalah aluminium. Secara ringkasnya, desain untuk Xiaomi Mi 9 ni adalah depan dan belakang kaca, dan juga rangkanya adalah menggunakan aluminium. Xiaomi Mi 9 ini didatangkan dengan Android 9.0. Dia juga telah menyaport untuk mendapatkan update terbaru iaitu Android 10. Okey guys, bagaimana dengan speakernya? Okey, speaker dia agak mengecewakan sedikit lah. Xiaomi Mi 9 ini telah dilancarkan dengan speakernya hanya single bottom firing speaker. Dia tidak support untuk stereo speaker, which is Xiaomi Mi 9 ini hanya menggunakan mono speaker je lah, iaitu hanya satu speaker saja, iaitu single bottom firing speaker. Walaupun ianya flagship smartphone, tapi ianya tidak didatangkan dengan penggunaan stereo speaker. Sekarang kita beralih kepada kamera dia. Okey, macam yang korang nampak kat sini, ianya dilengkapi dengan 3 setup kamera, iaitu triple kamera, di mana kamera utamanya mempunyai 48 megapiksel. Kamera kedua adalah 12 megapiksel telefoto, dan kamera ketiganya adalah 16 megapiksel ultra wide. Okey. Dan kita beralih kepada bahagian hadapan. Kamera hadapannya pula merupakan single kamera yang mempunyai 20 megapiksel. Bagaimana dengan performance video dia? Okey, video dia agak menarik di sini, di mana Xiaomi Mi 9 ini adalah menyokong sehingga 4K 60 frame rate per second. Okey, bagi kamera hadapannya, dia menyokong sehingga Full HD, di mana berresolusi 1080p dengan 30 frame rate per second. Okay. And yes, macam yang korang tahulah, syarikat Xiaomi sendiri telah memperkenalkan pelbagai smartphone daripada jenama Xiaomi yang dilengkapi dengan IR Blaster. Xiaomi Mi 9 ini juga dilengkapi dengan IR Blaster tersebut, di mana anda boleh kontrol pelbagai jenis barangan elektronik di rumah anda seperti aircon ataupun television, apa-apa yang menggunakan remote control. Anda boleh menggunakan Xiaomi Mi 9 ini sendiri untuk kawal semua peralatan elektronik anda. Satu kekurangan dia kat sini yang aku nak bagi tahulah, dia tidak mempunyai headphone jack. Malang sekali dia tidak mempunyai headphone jack. Walaupun anda boleh menggunakan
adapter di mana Type-C ke picu audio 3.5mm headphone jack. Okey, kalau korang tengok di mana-mana pun dia tiada lubang untuk dicocokkan 3.5mm headphone jack. Pada pendapat saya tidak mengapalah, kerana sekarang pun di mana-mana cawangan gadget ataupun di mana-mana cawangan yang menjual aksesori untuk smartphone terdapat banyaklah earphone yang memang menggunakan direct untuk Type-C punya earphone. Xiaomi Mi 9 ini juga menggunakan kabel pengecasan Type-C. Jadi macam yang korang tahulah, pada tahun 2020 dan kita dah nak masuk tahun 2021 ni, memang kebanyakan smartphone sekarang semua menggunakan Type-C. So tak ada masalah lah untuk itu. Dia juga support untuk wireless charging. Kamera dah, RAM semua dah, chipset semua kita dah. Apa lagi yang belum? Bateri dia. Okey, adakah ianya berbaloi untuk digunakan pada tahun 2020 ini dan juga pada tahun-tahun yang akan datang? Ianya juga dilengkapi dengan 3300 mAh bateri. Untuk sebuah peranti yang berasaskan Android, ianya agak kecil sebenarnya, sebab kalau kita tengok smartphone pada zaman sekarang at least 4000. Walau bagaimanapun, ada sebabnya kenapa ianya kecil. Pertama sekali, bateri tersebut kecil memberi benefit ataupun memberi advantage kerana Xiaomi menginginkan reka bentuk yang compact, nipis dan selesa untuk dipegang. Oleh sebab nipis, bateri dia hanya menyokong sehingga 3300 mAh. Tapi jangan risau, kepada korang kat luar sana yang ada charger 30W, ianya juga support sehingga 27W fast charging. Okey, untuk pengecasan pantasnya, anggaran yang boleh diambil kira adalah lebih kurang dalam 0 ke 70% dalam masa 30 minit saja, disebabkan oleh pengecasan pantasnya setinggi 27W. Jadi kalau korang ada yang power brick sekitar 30W, dia mampu mengecas 0 ke 70% dalam masa 30 minit sahaja. Satu lagi features menarik, ianya juga didatangkan dengan fingerprint bawah skrin ataupun kita panggil sebagai fingerprint under display. Jadi, setelah kita dengar review tadi semua, adakah ianya masih berbaloi untuk digunakan pada tahun 2020 sehingga pada tahun-tahun akan datang? Pada pendapat saya sendiri, ianya masih berbaloi dan masih relevan untuk digunakan pada tahun 2020 dan pada tahun-tahun akan datang. Sebab apa? Ianya dilengkapi dengan features-features menarik seperti yang saya sebut tadi, seperti 48MP dan juga dilengkapi dengan 4K 60fps untuk rakaman. Terdapatnya fingerprint di bawah display. Okay? Itu adalah salah satu main features lah yang kita boleh tengok. Dan juga jangan lupa ianya masih support untuk wireless charging. Apa lagi yang bestnya? Main features kat sini adalah Snapdragon yang digunakan, di mana Snapdragon ini tidak akan lapuk di zaman, kerana chipset yang digunakan ini adalah chipset flagship yang tertinggi pada tahun tersebut. Dan juga ianya support untuk pelbagai game, pelbagai grafik untuk korang edit video ataupun main game lah. Okay, dari segi pilihan color, ia terdapat 3 color yang diperkenalkan, iaitu hitam, ungu ataupun purple dan juga biru, atau lebih spesifiknya adalah platinum black, violet lavender dan juga ocean blue. Yang ada pada saya sekarang ni adalah ocean blue. Ok guys, sekian saja video review kita untuk hari ini. Terima kasih kepada yang menonton. Kepada yang belum subscribe, sila subscribe cepat-cepat di bawah. Tekan butang subscribe color merah tu, tekan. Jangan lupa tekan like dan juga share kepada kawan-kawan anda semua. Terima kasih sekali lagi kerana menonton video review kita pada hari ini. InsyaAllah ada rezeki kita akan berjumpa lagi. Saya Rizwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.